kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada sebaik-baik tempat, iaitu di rumahnya di masjid ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di akhirat kelak Allah jua mengumpulkan kita bersama dengan kekasih kesayangan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pada sebaik-baik tempat dengan izin Allah, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada pihak masjid yang sudi untuk menjemput saya menyampaikan kuliah pada malam ini. Dan ini adalah kali pertama saya menjejakkan kaki ke masjid ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada kebaikan, ada rahmah dan barakah untuk kita semua, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, berbekalkan masa yang ada, marilah sama-sama kita membaca, menghayati, merenung dan mentadabbur sepotong ayat yang ringkas, pendek tetapi penuh padat, iaitu merujuk kepada satu surah yang diberi nama surah Al-Isra, surah yang ke-17 di dalam Al-Quran, merujuk kepada ayat yang ke-11, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Ayat yang pendek, ringkas tapi penuh kepadatan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair, dan manusia itu mereka mendoakan untuk kejahatan, mereka mendoakan untuk keburukan, sama seperti ataupun sebagaimana mereka mendoakan untuk kebaikan. Wa kanal insanu ajula, dan sesungguhnya manusia itu dijadikan dengan sifat terburu-buru, manusia dijadikan dengan sifat tergesa-gesa. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan khitab ataupun penerangan bahawa ada sebahagian manusia yang mereka ini mendoakan kejahatan, mereka mendoakan keburukan, sama seperti mereka meminta kebaikan daripada Allah. Tak kiralah sama ada bentuk doa dan permintaan jahat dan keburukan itu mereka minta untuk diri mereka sendiri, atau mereka minta untuk ahli keluarga mereka, termasuklah pasangan, isteri dan anak-anak mereka. Bahkan tak terkecuali kadang-kadang mereka meminta hal demikian untuk harta benda yang dipunyai dan dimiliki oleh mereka, sama ada melibatkan sudut kematian, kebinasaan, kemusnahan ataupun kehancuran. Ini adalah merupakan teguran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia-manusia yang mempunyai sifat dan perangai seperti ini. Sebagai contoh, kalau kita meneliti tafsir yang lebih besar seperti tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, karya Imam Mufassir yang agung iaitu Imam Qurtubi. Dalam karya tersebut Imam Qurtubi pernah mendatangkan satu riwayat yang mana berkaitan dengan seorang lelaki, berkaitan isu mendoakan kejahatan dan mendoakan keburukan. Bila kita rujuk tafsir Al-Qurtubi, ada riwayat yang menyebutkan bahawa ayat ini turun kepada seorang lelaki yang bernama An-Nadhr bin Al-Haris.
An-Nadhr bin Al-Haris. Beliau adalah merupakan seorang daripada Arab musyrikin Mekah yang banyak menentang dakwah, banyak menentang risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih jauh dia menentang wahyu, iaitu ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, berkenaan dengan ini dia pernah meminta doa berupa keburukan, iaitu supaya Allah mendatangkan azab kepada dirinya sekiranya Al-Quran yang didakwa dan diklaim oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar wahyu daripada Allah. Sebagai contoh, sebelum ni dia duk lawan dakwah Nabi. Sebelum ni dia duk lawan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran, ada di antara ayat-ayat Al-Quran, barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka mereka akan menerima azab yang pedih daripada Allah. Jadi kerana keceluparan mulut dia ni, dia berani membuat cabaran. Sekiranya Al-Quran itu benar-benar datang daripada Allah, maka timpalah kepada kami hujan-hujan daripada batu ataupun datangkanlah azab yang pedih kepada kami. Ini adalah bentuk keceluparan mulut seorang manusia yang bukan sahaja menentang wahyu daripada Allah, bahkan menentang Nabi dan Rasul yang membawa risalah tersebut. Allah merakam peristiwa ini dalam surah Al-Anfal ayat 32. Bagaimana Allah merakam kembali perkataan Nadhr bin Haris ini, tuan-tuan boleh tengok Al-Anfal 32. Allahumma in kana haza huwal haqqu min indik. Wahai Tuhan, wahai Allah, in kana haza, sekiranya Al-Quran ini yang diturunkan kepada Muhammad, yang didakwa oleh Muhammad sebagai wahyu daripada kamu itu, al-haq, satu benda yang benar, satu benda yang betul, min indik, daripada sisi kamu wahai Allah, fa'amtir alaina hijaratan minas sama', maka hujanilah kami dengan hujan-hujan batu daripada langit. Ini bukan setakat celupar, tapi merupakan satu cabaran kepada Allah supaya menimpakan hal tersebut atas diri dia. Tujuan dia apa? Nak menolak bahawa Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu bukannya datang daripada Allah. Bahkan lebih jauh dia menyambung, awitina bi'azabin alim, ataupun datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Sekali lalu bila kita tengok doa tersebut, sepatutnya bukan demikian. Kalau kita nak menganggap itu adalah kebenaran, sepatutnya sambungan bagi doa itu adalah benda-benda yang baik. Sebagai contoh, kita tengok pada permulaan doa yang dia ucap, Ya Allah, sekiranya Al-Quran ini benar-benar datang daripada sisimu, Ya Allah. Wahai Allah, kalau Quran ni sungguh-sungguh datang daripada sisimu, sepatut kita doa macam mana? Benda-benda hak baiklah kalau dia sungguh datang daripada kamu. Berikanlah petunjuk kepada kami melalui Quran tersebut. Sebagai contoh, kalau dia sungguh, berikanlah kekuatan kepada kami untuk mengikuti ajaran-ajaran yang ada dalam Quran tu, kalau dia sungguh. Tapi dia kalau sungguh-sungguh datang daripada kamu, Ya Allah, maka turunkanlah hujan batu pada kami. Jadi terbalik. Kalau kita kata kalau Muhammad berbohong, kalau Muhammad menipu, Quran tu wahyu, bolehlah nak sambung dengan benda tadi. Ni kalau benda tu sungguh, datangkan hujan batu daripada langit ataupun datangkan azab yang pedih pada kami. Ni keceluparan, ni merupakan satu cabaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lantaran apa dia berucap seperti ini, bercakap macam ni? Kerana adanya ayat-ayat siapa yang menentang Allah, menentang Nabi dan Rasulnya akan didatangkan azab pada mereka. Dia cabaklah. Kalau kamu sungguh, mana azab tu? Wak marilah, wak marilah, wak marilah. Kadang-kadang spesies manusia-manusia yang hidup di akhir zaman ni ada jenis perangai macam ni. Kalau macam ni jadi macam ni, kalau macam ni jadi macam ni. Tak jadi apa pun, kami tak tutup aurat, tak jadi apa. Kami buat dosa ni, tak jadi apa. Kami buat macam ni, tak jadi apa. Ni merupakan satu cabaran yang keluar daripada mulut-mulut manusia. Nak tunggu jadi apa dulu ke? Isu dia, nak tunggu jadi apa dulu ke? Sampai sanggup keluarkan buat dosa ni tak jadi apa, buat maksiat ni tak jadi apa, buat jahat ni tak jadi apa. Ini bahaya tuan-tuan. Baik, kembali tentang persoalan Nadhar bin Haris ni. Ini adalah merupakan cabaran. Tapi kenal ke tuan-tuan siapakah Nadhar bin Al-Haris? Beliau masih lagi mempunyai hubungan kekerabatan yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada macam-macam riwayat yang menyebutkan tentang salasilah sanad keluarga beliau. Sebagai contoh, An-Nadhar bin Al-Haris bin Al-Qamah bin Kaladah bin Abdul Manaf bin Abdiddar bin Qusay bin Kilab. Bila dengar nama Qusay bin Kilab tu, dia juga adalah jaluran yang sama dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi Muhammad bukan melalui jalur Abdiddar. Nabi Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay. Dia pun mari sampai kepada Qusay, Nabi pun mari sampai kepada Qusay. Cuma Nabi mari ko Abdul Manaf, dia mari ko Abdiddar. Abdiddar ni anak sulung kepada Qusay. Pening dah kan? Okey, kita letak dulu Tok Nabi yang nama Qusay dulu. Tok Nabi yang nama Qusay bin Kilab tu. Jadi Qusay ni anak dia ada 4 orang. Nombor 1 hak sulung nama Abdiddar. Yang kedua Abdul Manaf. Yang ketiga Abdun saja. Yang keempat Abdul Uzza. Jadi kawan ni mari kok hak sulung tu. An-Nadhar bin Haris bin Al-Qamah bin Kaladah bin Abdul Manaf. Bukan Abdul Manaf tok hak Nabi tu. Abdul Manaf anak kepada Abduddar. Abduddar pergi ke Qusay. Nabi mari kok Hashim bin Abdul Manaf hak anak kedua tu. Maksudnya hubungan kekerabatan mereka masih dekat. Kalau Qusay pula dia ada 2 beradik saja. Qusay tu adik-beradik dengan Zuhrah. Zuhrah tu mari ikut laluan mak Nabi. Mak Nabi Aminah tu keturunan Bani Zuhrah, dia mari situ, dia bertangkup dengan Qusay anak kepada Kilab. Tu laluan mak Nabi. Jadi nak cakap dia punyai hubungan yang dekat. Kisah fiksyen, cerita kisah-kisah yang penuh imajinasi, tahyul, khurafat dan sebagainya. Dia bayangkan Rasulullah juga buat benda yang sama sebagaimana dia buat. Jadi selepas Rasulullah bubar ataupun keluar daripada perhimpunan dakwah tadi, dia akan masuk grup yang sama. Rasulullah pi habaq pasal Islam, Rasulullah tinggal, dia masuk grup tu, dia apa kita panggil timbal. Timbal dengan cerita dia. Cerita dia bukan cerita ayat-ayat Al-Quran, bukan cerita wahyu hak dia ambil tadilah. Cerita dongeng tu, cerita khurafat ni, cerita raja tu, cerita raja ni. Lepas tu dia tanya, antara Muhammad dengan ceritaku, mana lagi hebat? Sebab dia beranggapan cerita yang Nabi bawa lebih kurang sama macam dia. Tetapi bila yang Nabi bawa tu ayat-ayat Al-Quran, dia akan memberi kesan pada hati, jiwa dan akal manusia untuk berfikir. Sebab dia adalah wahyu daripada Allah, dia ada kesan. Bila kita baca, bila kita cerita, untuk manusia tu guna akal untuk berfikir hak Muhammad cerita. Guna hati untuk memahami hak Muhammad cerita. Tetapi kalau duk cerita dongeng-dongeng, duk cerita khurafat-khurafat, selama mana dia boleh bertahan?
Sehari dua untuk berhibur, sehari dua untuk suka-suka, sehari dua untuk sedap-sedap, habis lah. Kemudian dia jadi bosan, dia jadi jemu lah cerita. Bila tak berjaya cara yang pertama, maka dia gunakan kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua masih lagi terkait untuk dia menentang Al-Quran. Bila dia mendengar Rasulullah baca Al-Quran, sahabat-sahabat Nabi baca Al-Quran dengan bahasa yang indah, dengan bahasa yang syahdu, ada lantunan tajwid, ada lantunan suara tu, seronok orang dengar. Dan kisah baca Quran ni bahkan sampai Abu Jahal dengan Abu Lahab pun malam-malam curi-curi dengar kan. Dalam sejarah, di siang hari mereka menunjukkan kebencian. Apalah Muhammad, apalah ayat Quran. Tapi malam-malam dua tu dalam gelak nak pergi dengar Nabi baca Quran. Takut apa? Takut malu dekat orang lain kalau tengok depa ni. Begitu juga dia guna ini untuk menandingi Nabi Muhammad. Dia panggil siapa? Dia panggil penyanyi-penyanyi yang bersuara merdu. Dia panggil penari-penari gelek untuk mengiringi nyanyian tadi. Masuk dalam kelab dia, masuk dalam tempat dia. Dengar, nak lawan hak Muhammad ni. Takut orang dengar baca Quran tertarik. Tapi hak ni pun memang orang tertarik. Dah perempuan cantik, penyanyi cantik, gelek cantik. Tapi masalahnya berapa lama boleh bertahan? Lama-lama orang pun boring dengan nyanyian, orang pun puas dengan nyanyian. Jadi orang akan kembali kepada Nabi Muhammad kerana lebih merangsang akal dan fikiran dan jiwa manusia. Last kali dua-dua tak berjaya. Apa teknik yang ketiga? Kalau tuan-tuan baca pada muqaddimah surah Al-Kahfi, tengok muqaddimah surah Al-Kahfi. Bagaimana surah Al-Kahfi ni nak turun pada Nabi Muhammad? Ada dua orang utusan yang dihantar oleh kafir musyrikin Mekah bertemu dengan pendeta-pendeta Yahudi. Salah satu tu kawan ni lah, An-Nadhar bin Haris, dengan seorang lagi daripada Bani Saqif, Uqbah bin Abi Mu'ith. Dua ni diutuskan dengan kebijaksanaan mereka, kami hantar kamu berdua pi ke Madinah. Bila berada di Madinah, kamu bertemu dengan pendeta-pendeta Yahudi, ceritakan kepada mereka tentang Muhammad, tentang kawan kita ni. Kemudian apa perbahasan daripada mereka, apa nasihat daripada mereka. Jadi pilah dua orang ni cerita pasal Muhammad sekian, dia dakwa jadi Nabi, dia buat tu, dia buat ni, dia buat tu, dia buat ni. Maka antara usul yang diberikan oleh pendeta Yahudi, bila kamu balik, kamu tanya kepada Muhammad 3 soalan ni. Kalau dia benar-benar seorang Nabi, pasti dia akan dapat menjawab ketiga-tiga soalan ni. Kalau dia bukan Nabi, dia pasti akan tidak dapat menjawab persoalan-persoalan ni. Antaranya ialah persoalan tentang sekumpulan pemuda yang ditidurkan oleh Allah dalam gua, merujuk Ashabul Kahfi. Kisah seorang raja yang lang buana, perjalanan dia dari timur ke barat, merujuk pada Zulkarnain. Dan soalan ketiga berkaitan dengan persoalan roh. Balik tanya Muhammad 3 soalan ni. Kalau dia boleh jawab, dia Nabi sungguh-sungguh, Rasul sungguh-sungguh. Kalau tak boleh, dia hanya menipu, mendakwa dia tu Nabi, sebenarnya dia bukan Nabi. Sampai ke tahap tu, nak lawan Nabi Muhammad, tak cukup dengan agenda, dengan benda-benda hak dia ada tu, sampai dia jauh pergi ke Madinah, nak minta pendapat. Ambil pula pendapat dengan siapa? Dengan pendeta Yahudi, nak bagi Nabi Muhammad ni kalah. Bila balik tanya Nabi Muhammad, bila tanya Nabi Muhammad ada ilmu dan pengetahuan tak tentang 3 soalan yang mereka bagi? Kalau waktu tu Nabi Muhammad ada ilmu tentang ketiga-tiga, tak payah tunggu turun wahyu. Nabi akan jawab terus. Kalau dah memang ilmu tentang 3 benda tu Nabi dah ada. Tapi Nabi minta tangguh dengan harapan Jibril datang kepada Rasulullah, menyampaikan wahyu, menceritakan tentang 3 tadi. Tapi sampai berapa hari Jibril tak turun? Berapa hari? Separuh bulan, 15 hari. Sedangkan Rasulullah janji, mari esok aku akan bagi jawapan. Mereka pun mari. Mana Muhammad jawapan? Tak ada. Mari lagi, tak ada. Mari lagi, tak ada. Sampai ke mereka tuduh Nabi apa?
Kamu ni menipu, kamu ni berbohong. Cakap esok mari tak ada, cakap esok mari tak ada. Sampai 15 hari Nabi-Nabi duk menunggu wahyu daripada Allah. Lepas tu baru diturunkan cerita tentang Ashabul Kahfi, cerita pasal Zulkarnain, cerita pasal apa yang terkandung dalam surah Al-Kahfi. Bukan kaitan di sini nak sebut kawan tu antara delegasi yang dihantar Nadar bin Haris. Kembali kepada persoalan ucapan dia tadi tu. Ucapan dia tadi tu mengandungi apa dia? Keceluparan, mengundang azab daripada Allah. Atas dasar tersebut, adakah Allah terus turunkan azab selepas dia ucapkan perkataan tu? Contohlah, ya Allah, kalau sekiranya Al-Quran itu benar-benar datang daripada sisimu, turunkanlah hujan batu ke atas kami, ataupun datangkanlah azab yang pedih pada kami. Lepas habis ucapan tu, mari kedak azab Allah pada dia? Tak ada kan? Allah tangguhkan dia untuk satu senario, di mana Allah hukum dia dalam peristiwa Perang Badar. Peristiwa Perang Badar. Dalam peristiwa Perang Badar ni, ditakdirkan dua-dua ni tertangkap. Siapa dia? Hak pi jumpa pendeta Yahudi tadilah. Nadar bin Haris dengan Uqbah bin Abi Mu'is ni tertangkap. Selepas Perang Badar, ada 3 keadaan. Pertama, golongan yang terbunuh. Kedua, golongan yang ditangkap. Ketiga, golongan yang dipenjara. Jadi mereka 2 orang ni golongan yang ditangkap. Jadi bila ditangkap, dalam perjalanan pulang sampai di satu tempat bernama Sofra. Lalu Rasulullah mengarahkan Asim bin Sabit bin Abu Aflah untuk jalankan hukuman kepada Uqbah bin Abi Mu'is. Habis sekali dengan dia 2 orang tadi. Jadi sahabat Asim bereskan, settlekan kawan ni. Tapi hak ni siapa nak settle? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh Ali yang settlekan. Jadi panjang cerita dia. Kalau nak tengok, dia jadi dramatis bila ada puisi-puisi yang dikarang oleh adik perempuan dia yang bernama Qutailah. Antara yang disebut Qutailah, kalaulah Rasulullah mendengar apa yang aku ingin kisahkan, ceritakan kepada beliau, bahawa yang si kawan ni Nadar ni masih lagi mempunyai hubungan kekerabatan yang dekat dengan beliau. Maksudnya dia dihukum sebelum mendengar apa dia? Puisi-puisi dan lantunan syair daripada Qutailah tu. Seolah-olah Qutailah nak habaq kalau Nabi Muhammad dengar dulu perkataan-perkataan dia, percakapan dia tentang Nadar bin Haris, mungkin hukuman tu akan ditangguhkan. Jadi senario dia berakhir di situ. Hak Nabi doakan laknat tu 6 ke 8 orang tu awal lagi habis di sana. Siapa dia? Termasuk Abu Jahal. Awal lagi kan, Umayyah bin Khalaf, Al-Walid bin Utbah. Itu antara 8 orang yang didoakan laknat oleh Nabi, kemudian mati dalam Perang Badar. Itu kisah orang yang sedemikian. Harap-harapnya tidak muncul lagi lah manusia-manusia yang mempunyai sifat seperti ini, yang seolah-olah bila dia menentang Allah, bila dia menentang Rasul, bila dia menentang agama, bila dia menentang syariat, mulut dia ni celupar dan cabul untuk apa dia? Memberikan cabaran kepada Allah supaya diturunkan azab kepadanya. Minta-minta jangan ada lagi manusia yang jenis seperti ini. Cukup berbahaya. Baik. Seterusnya, berkenaan dengan, sambung sikit bila sebut Bani Abdiddar ni. Bani Abdiddar anak sulung kepada Qusay tadi. Ketika Qusay ni nazak, Qusay menyampaikan wasiat supaya hal-hal ini diserahkan kepada anak dia yang sulung, Abdiddar. Antara 5 benda yang Qusay sebut. Pertama ialah tiada sesiapa pun yang boleh memasuki Kaabah kecuali engkau yang membukanya. Anak dia hak sulung ni. Jadi bab jaga kunci Kaabah diserahkan kepada Abdiddar. Yang kedua, hanya melalui tangan kamulah
Tidak ada sesiapa pun yang dapat menandangi perjanjian atau menetapkan peperangan di antara Quraisy. Maksudnya tugas dia yang kedua, kalau nak buat apa-apa perjanjian, hanya tangan Abdiddar yang boleh tanda tangan perjanjian tu, atau nak menandai peperangan pun mesti melalui Abdiddar. Kalau Quraisy nak berperang dengan kawan tu, Quraisy nak berang kawan ni, juga Abdiddar. Yang ketiga, bab menyiapkan minuman bagi jemaah haji yang datang berziarah ke Mekah. Untuk sediakan minuman pun Abdiddar. Yang keempat, untuk sedia makanan pun Abdiddar. Dan untuk membicarakan tentang perlembagaan, menetapkan atau memansuhkan atau menukarkan pun tugas Abdiddar. Kita kata ada nak menetapkan apa-apa dalam perlembagaan, melalui Abdiddar. Kalau ada nak lupuskan, nak tukar pun melalui Abdiddar. Bahkan lebih jauh, hak penjagaan diserahkan Darun Nadwah. Dah dengar Darun Nadwah? Satu tempat perhimpunan, meeting mesyuarat. Masa nak bunuh Nabi Muhammad dulu, malam peristiwa hijrah tu, itulah tempat dia. Depa meeting juga dijaga oleh Abdiddar. Tetapi kemudian hari, kuasa ni berpindah pada siapa? Daripada keturunan Abdiddar ni, akhirnya pada zaman anak Abdul Manaf tu. Abdiddar, Abdul Manaf, atuk Nabi. Sebelum Abdul Manaf, Hashim bin Abdul Manaf. Jadi kemudian beralih kepada Hashim. Memang Abdiddar ni dari sudut ketokohan bercakap dan berpidato dia lemah. Dia tak hebat dari sudut bercakap, berpidato, cerita depan orang ramai, kecuali dimiliki oleh Abdul Manaf. Dan kekuatan tersebut sambung kepada tok Nabi yang nama Hashim tu. Jadi pada zaman tu Hashim ambil. Walaupun ada sebahagian tugas penting tu masih lagi diserahkan kepada Bani Abdiddar. Baik, kalau tuan-tuan tengok kisah selepas pembukaan kota Mekah. Selepas pembukaan kota Mekah, siapa yang pegang kunci Kaabah pada masa tu? Dah Nabi masuk Mekah, berlaku pembukaan kota Mekah, siapa yang pegang kunci Kaabah? Masih lagi keluarga Abdiddar. Nabi suruh Saidina Ali pi cari. Saidina Ali rampas kunci tu. Bila Saidina Ali rampas kunci tu, bagi bila nak buka jadi tak boleh. Tak boleh nak buka. Sebab itulah antara kisah ni ialah asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat surah An-Nisa. Ayat 58 tu, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk melakukan amanah bersesuaian dengan ahlinya, menunaikan amanah kepada yang berhak untuk menerimanya. Jadi Rasulullah serah balik kepada siapa? Kepada Bani Talhah, iaitu kepada Uthman bin Abu Talhah. Dan ini dia akan tertukar dengan seorang lagi, pak saudara dia yang mati dalam perang Uhud. Ni mufassirin sendiri pun tertukar. Satu, Uthman bin Abu Talhah yang terbunuh dalam perang Uhud. Uthman bin Talhah bin Abu Talhah. Bukankah pening ke? Tak pening? Hak jaga kunci ni Uthman bin Abu Talhah. Seorang lagi hak terkorban dalam perang Uhud, Uthman bin Talhah bin Abu Talhah. Jadi tertukar. Satu pemegang kunci Kaabah, satu lagi hak terbunuh tu. Hak pegang kunci Kaabah ni dia masuk Islam masa perjanjian Hudaibiyah lagi. Sekali dengan Khalid bin Al-Walid, sekali dengan Amru bin Al-As. Khalid bin Al-Walid dengan Amru bin Al-As ni, asalnya mereka berdua ni nak memeluk Islam, tapi dia malu nak masuk Islam depan geng-geng kafir musyrikin Mekah ni. Jadi dua ni pi senyap-senyap. Amru dengan jalan lain, Khalid dengan jalan lain. Tiba-tiba tengah padang pasir tu mereka bertemu di satu tempat. Nak pergi mana ni? Nak habaq malu lah. Nak habaq kawan ni, nak habaq aku nak pergi masuk Islam. Kawan pun sebenarnya nak masuk Islam juga, cuma sebab lah sekali pecah rahsia. Aku pun nak lagu tu juga, hang pun nak lagu tu juga. Sekalilah dengan Uthman bin Talhah ni. Jadi Khalid bin Al-Walid itulah dia punya penanda aras dia. Sebelum ni kan perang Badar ke perang Uhud dia duk lawan Nabi lagi kan. Dia masuk Islam selepas perjanjian Hudaibiyah tu, baru Khalid masuk Islam, Amru bin Al-As masuk Islam.
Bahkan perkataan tadi Al-Anfal 32 tu masih lagi jadi khilaf pertikaian ulama, walaupun banyak riwayat-riwayat menyebut merujuk kepada Nadhr bin Haris. Tapi kalau kita buka perbahasan ini lebih luas, buka tafsir Ibnu Katsir tuan-tuan. Bila tuan-tuan buka tafsir Ibnu Katsir, dia ada sebut tentang Nadhr bin Haris. Ada satu riwayat daripada Syu'bah menyebut ni bukan Nadhr bin Haris tapi merujuk kepada Abu Jahal. Ni perkataan Abu Jahal ni. Siapa Abu Jahal? Nama betul Abu Jahal apa? Nama betul Abu Jahal Amru bin Hisham. Amru bin Hisham. Abu Jahal ni, Abu Lahab pak saudara Nabi. Abu Lahab pak saudara Nabi. Abu Jahal pak saudara siapa? Abu Jahal pak saudara siapa? Abu Jahal pak saudara Saidina Umar lah. Abu Jahal pak saudara Saidina Umar belah mak dia. Mak Saidina Umar bernama Hantamah binti Hisham. Hantamah binti Hisham tu kakak kepada Amru bin Hisham lah. Amru bin Hisham tu Abu Jahal. Hantamah bin Hisham tu kakak dia, mak kepada Sayyidina Umar. Kan dulu Rasulullah pernah mendoakan antara dua Umar ni untuk masuk Islam, untuk lebih menguatkan dan mengukuhkan Islam, antara Abu Jahal dengan anak saudara dia Sayyidina Umar. Jadi pilihan Allah siapa dia masuk Islam? Umar masuk Islam, Abu Jahal terus lawan Islam. Tu. Baik. Yang ketiga, ada juga menyebut bahawa ayat ni turun berkaitan dengan Amru bin Al-As. Ada satu riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di hujung ayat Al-Anfal 32, satu cerita daripada Ibnu Mardawah. Panjang dia punya sanad, kalau nak baca nama-nama tu sampai kepada Ibnu Buraidah, daripada bapak dia, yang bapak dia pernah menyaksikan dalam peristiwa perang Uhud. Dia nampak Amru bin Al-As berada di atas kuda tunggangan dia. Bapa Ibnu Buraidah ni tengok Amru bin Al-As duduk di atas kuda tunggangan dia dalam perang Uhud. Lalu dia mengucapkan, "Ya Allah, sekiranya Al-Quran ini benar-benar wahyu daripada kamu, maka engkau benamkanlah wajahku dan kudaku di atas pasir ini." Itu perkataan dia. Riwayat Ibnu Mardawah, buka tafsir Ibnu Katsir, ada cerita pasal ini. Okey, kita tinggalkan bab yang pertama. Berkaitan tentang doa keburukan juga, ada sebahagian ulama menganggap dia macam ni. Ada sebahagian manusia yang dia mendoakan kebaikan pada sangkaan dia. Pada sangkaan dia, dia duk sangka, Kelantan kata seka lah ke? Dia seka, dia doa benda comel. Dia seka, dia doa benda molek. Tapi hakikatnya dia berdoakan untuk keburukan. Dia duk berdoa tu, dia minta, dia mengharapkan benda tu benda baik pada sangkaan dia. Tapi sebenarnya benda yang dia minta tu benda yang buruk. Ini adalah kerana kejahilan, ketidaktahuan dan kesalahfahaman dia. Sebagai contoh, sebahagian orang-orang Yahudi memohon kepada Allah untuk mendatangkan nabi-nabi dan rasul daripada kalangan mereka. Bagus ke tak bagus doa macam tu? Orang Yahudi daripada Bani Israel mendoakan kepada Allah supaya didatangkan nabi dan rasul, diutuskan nabi dan rasul di kalangan mereka. Sekali lintas, sekali zahir, cantik ke tak cantik? Cantiklah kalau kita contoh, "Ya Allah, ya Tuhanku, utuskanlah seorang nabi, seorang rasul dalam kalangan kami." Nampak cantik benda tu, minta nabi, minta rasul. Tetapi hakikatnya doa ini untuk menolak siapa? Untuk menolak siapa? Menolak kenabian dan kerasulan nabi yang terakhir tu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau mereka tak minta sekalipun, memang nabi-nabi dan rasul paling banyak diutuskan pun pada siapa? Bani Israel, orang-orang Yahudi. Tapi permintaan mereka di sini bukan mereka nak nabi dan rasul tu sungguh-sungguh,
Tapi kerana nak menolak kenabian dan kerasulan Muhammad yang berbangsa Arab berketurunan Quraisy. Kerana mereka nak kalau boleh Nabi dan Rasul terakhir itu datang daripada golongan mereka, Bani Israel juga. Sekali pandang tadi nampak cantik, ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah Nabi dan Rasul tu dari kalangan kami. Cantik nampak, tapi hakikatnya mereka sedang mendoakan keburukan kerana menolak ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Nabi terakhir bangsa Arab berketurunan Quraisy, bukannya datang dari kalangan mereka. Baik, yang ketiga, kadang-kadang bangsa Arab Quraisy sendiri pun pernah mendoakan keburukan untuk Nabi Muhammad, kematian untuk Nabi Muhammad, sama ada dengan niat mereka, perkataan mereka, perbuatan mereka. Bahkan kalau kita melihat contoh peristiwa malam hijrah Nabi itu, sebagaimana kita sebut tadi, sebelum hijrah Nabi itu, pada waktu siang tu mereka bermesyuarat di Darun Nadwah itulah. Hampir 100 orang duta dan delegasi dari semua bani-bani kafir musyrikin Mekah yang berada di kawasan Mekah dan di luar Mekah. Sekurang-kurangnya perlu hantar seorang ataupun 2 orang yang paling dipercayai daripada bani atau kaum masing-masing. Dan sekiranya kalau mereka mempunyai hal yang lain yang lebih penting, mereka perlu mewakilkan kepada seseorang yang mereka paling percayai. Contohlah kalau saya dijemput untuk mesyuarat tersebut, tapi ada benda yang saya rasa lagi penting yang saya perlu buat untuk hadiri mesyuarat tersebut. Jadi saya perlu cari seorang wakil, seorang pengganti untuk menyertai mesyuarat tersebut. Jadi berhimpunlah geng-geng kepala ni. Macam mana nak buat? Akhirnya keputusan ialah kita cari pemuda-pemuda yang gagah, pemuda-pemuda yang hebat daripada kepelbagaian kaum ni, kepelbagaian bani ni. Kalau Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib tu, Bani Hashim dan Abdul Muttalib nak tuntut darah, dia perlu tuntut darah daripada siapa? Semua yang terlibat. Kalau kita suruh seorang, contoh kalau kita suruh seorang daripada Bani Jamuh ke, Bani Sahmin ke, Bani Abdiddar ke, kalau kita cari seorang pergi bunuh Nabi, jadi mereka akan tuntut darah daripada satu bani saja. Oh, siapa yang bunuh Muhammad? Bani Sahmin. Mereka akan serbu Bani Sahmin. Tapi bila kita ambil ramai-ramai, ni daripada Bani Sahmin seorang, Bani tu seorang, Bani ni seorang, Bani ni seorang. Contoh mudahlah Pengkalan Nyirih seorang, Alur Lintang seorang, mari alur tu, alur ni, alur ni. Tapi bila geng tu hak kena bunuh nak tuntut, Allah, ramai sangat. 12 biji kampung, kita nak lawan ke? Contoh, nak bagi nampak. Jadi keliling rumah Nabi. Tujuan apa dia? Nak kepung Nabi, nak tangkap Nabi, nak bunuh tuan-tuan. Mereka ada niat nak bunuh Nabi sampai tahap tu. Dalam setiap siri peperangan lawan Nabi tu tak ada niat nak membunuh ke peperang tu? Ni suruh berhenti apa? Bukan. Okey. Dalam setiap siri peperangan tuan-tuan, dalam peperangan apa pun mesti kita ada niat nak tikam lawan kita, nak tombak lawan kita, nak panah lawan kita, nak berpedang dengan lawan kita, nak berlembing dengan lawan kita, nak bunuh, nak menjatuhkan lawan kita, mencederakan lawan kita. Tak ada orang kata hang nak pergi perang. Ya, aku nak pergi perang, tapi perang ni main-main saja. Kami berlatih lawan pedang, tapi berperang lah. Ting-ting-ting-ting kawan tu jatuh pedang. Oh, tak main-main je, tak bunuh pun, tak tikam pun, tak ada berperang begitu. Bila berperang, mereka ada niat nak musnahkan Nabi, nak musnahkan sahabat. Kalau sekali dua, kita kata okey lagi. Berapa kali sejarah peperangan mereka lawan Nabi? Perang Badar, kalah. Try lagi perang Uhud, serilah kita kata. Tak kalah, tak menang. Mari lagi Hamra'ul Asad, lari. Mari lagi perang Sued, lari. Kumpul pula geng-geng ramai-ramai dalam peristiwa perang Ahzab, tak menang juga. Perjanjian Hudaibiyah, takut Rasulullah nak pergi buat umrah kan, takut kedatangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak diberi kebenaran untuk masuk tahun tu, maka terjadilah perjanjian Hudaibiyah. Termasuk di situ ada bai'ah apa?
Bai'ah apa? Yadullahu fawqa aydihim tu. Perjanjian di bawah satu pohon. Pohon apa tu? Bai'ah Ridwan. Pernah dengar kisah Bai'ah Ridwan? Okey. Kemudian ada lagi siri-siri peperangan lain sampailah kepada pembukaan kota Mekah. Last sekali tu. Lepas tu perang Hunain, perang Taif, perang Tabuk tu, lawan geng lain lah. Sebab dah dikuasai. Sebab dah dikuasai. Apa tujuan dia? Nak musnahkan Nabi. Tapi Allah jaga Nabi, Allah jaga sahabat. Bersesuaian dengan tersebarnya dakwah dan risalah Islam. Dan kalau kita melihat kembali kepada ayat tadi. Ayat tadi, ada sebahagian manusia ni dia mendoakan keburukan. Kadang-kadang secara direct ataupun indirect, secara perasan ataupun tak perasan. Biasalah kadang-kadang setiap manusia dalam hidup dia ni, ketika Allah bagi kelapangan, dia hidup cara lapang. Bila Allah bagi ujian, Allah bagi musibah pada dia, mungkin dia mari depression, dia mari stres, dia mari tertekan. Jadi dalam keadaan tersebut terkeluarlah perkataan-perkataan. Perkataan-perkataan yang macam mana? Perkataan-perkataan yang kadang-kadang perkataan tu cerita bak matilah, cerita bak kehancuran lah, cerita bak kemusnahan lah, cerita bak doa yang tak elok lah. Contoh lagu mana? Contoh anak kita belajar. Kebetulan musim PKP, ajar anak. Allah, teruklah hang ni. Aku ajak hang ni, baru ingat hang ni, nak masuk hang ni tak ingat balik dah. Macam kita ajak Iqra' budak-budak. Alif bata. Elok tu, alif bata. Nak masuk huruf lain, tanya esok alif bata tak tahu ke mana dah. Lepas tu keluarlah jenis benak lah, apalah, kan. Lepas tu marah, cikgu hang ajak macam mana ni? Ni kalau lagu ni bodoh sampai ketua lah hang ni. Perkataan bodoh sampai ketua tu doa tu. Sebabnya apa? Nak marah anak tak boleh belajar. Tapi perkataan-perkataan macam tu, hang ni bodoh sampai ketua. Kalau mustajab Allah doa pada masa kita doa tu, Allah mustajab pada masa tu, kawan tu bodoh sampai ketua sungguh. Kalau bak harta contoh, kalau kereta, kalau macam ni baik aksiden lah kereta ni, perkataan kita masa tu nak marah. Kalau bergaduh dengan bini, baik bercerai lah waktu tu. Kalau anak, baik mampus lah kita sebut. Baik lemah air lah, baik terbakar api lah, perkataan-perkataan time nak marah. Kalau rumah baik runtuh lah, kalau bangunan baik terbakar lah. Perkataan-perkataan macam tu pernah disebutkan dalam sebuah hadis. Buka tafsir Ibnu Katsir mendatangkan satu hadis, bahkan dalam tafsir Imam Qurtubi pun disebutkan hadis ni. La tad'u ala anfusikum wala ala amwalikum. Janganlah sesekali kamu mendoakan keburukan untuk diri kamu sendiri. Jangan sesekali kamu mendoakan keburukan untuk diri kamu sendiri. Wala ala amwalikum, dan jangan juga sesekali kamu mendoakan keburukan untuk harta-harta yang kamu punyai dan kamu miliki. Takut apa? An tuwafiqu minallahi sa'ata ijabatin yastajibu fiha. Kerana dikhawatiri doa kamu itu, hak kamu ucap, hak kamu sebut, hak kamu minta bertepatan dengan satu waktu yang disebut sa'ata ijabatin. Saat yang dimustajabkan oleh Allah, yastajibu fiha. Kalau sekiranya Allah memperkenankan pada masa tu, naya ke tak naya? Naya ke tak naya? Mampu sampai ketua kalau mustajab masa tu. Kereta ni baik aksiden lah, baik belanggar lah, kalau mustajab masa tu. Rumah ni runtuh lah, rumah ni terbakar lah, kalau mustajab masa tu. Bercerai lah kalau mustajab masa tu. Mampuh lah, lemah lah kalau mustajab masa tu. Dibimbangi perkataan-perkataan tu, kalau terkena dengan waktu yang Allah istijabahkan, habislah kita. Tapi kita bernasib baik kerana apa? Kerana apa? Kerana Allah tak memakbulkan pada waktu tu. Macam juga kawan tu tadi. Kalau Allah makbulkan waktu tu terus, minta turun hujan batu, agak-agak jadi lagu mana? Minta turun hujan batu, azab yang pedih, tapi Allah tangguh untuk senario yang lain.
Kita ni Allah tahan, Allah tangguh. Wa kanal insanu ajula. Dan adalah manusia itu dijadikan dengan sifat terburu-buru, tergesa-gesa. Sifat manusia dah. Kalau kahwin, nak cepat dapat anak. Kalau belajar, nak cepat jadi pandai. Kalau mengaji, nak cepat jadi alim. Kalau berniaga, nak cepat jadi nak cepat jadi kaya. Kalau bisnes, nak cepat jadi maju. Kalau bertanding, nak cepat menang. Dia nak cepat je manusia ni. Dia tak mau sabar, dia tak mau tunggu, dia tak mau tengok, dia tak mau belajar. Dia nak cepat. Nak tu cepat ni, nak tu cepat ni, nak tu cepat ni. Tu sifat manusia. Dalam kebanyakan tafsir, bila menyebutkan ayat ni, mereka menghubungkan dengan peristiwa apa? Peristiwa kejadian awal Nabi Allah Adam alaihi salam. Sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, dia mendatangkan riwayat satu daripada sahabat besar Salman Al-Farisi, satu lagi sahabat dan sepupu Rasulullah yang bernama Abdullah ibnu Abbas. Tapi dalam tafsir Qurtubi dia ada satu riwayat lagi daripada Abdullah ibnu Mas'ud. Baik. Berkaitan dengan penciptaan Nabi Allah Adam alaihi salam ini, Salman Al-Farisi menyebutkan sebuah asar. Asar ni disebutkan oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari, Imam Tabari, tafsir Tabari itu, satu lagi oleh Imam Ibn Katsir. Asar daripada Salman Al-Farisi, yang mana Salman menyebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam ni dalam bentuk jasad dia, ketika dimasukkan roh buat pertama kalinya. Jadi bila masuk di bahagian kepala ni, jadi Adam dapat melihat, Adam dapat bernafas, Adam dapat apa dia? Setengah riwayat sebut tentang isu bersin tak bersin tu kan. Nabi Adam bersin dengan ucapan Alhamdulillah tu. Kemudian sampai ke bahagian dada, bahagian perut, bahagian pusat, sampailah kepada sebahagian kaki, lutut tu. Dan riwayat menyebutkan sampai kepada lutut tu waktu asar. Waktu tu waktu asar. Lalu Nabi Adam menyebut, "Ya Tuhanku, segerakanlah sebelum tibanya waktu malam." Maksudnya dia suruh cepat-cepat dimasukkan untuk habis sampai hujung kaki tu sebelum malam tiba. Dengan kata lain, jangan sampai sebelum maghrib tak siap lagi. Faham tak? Sampai di bawah dekat lutut tu waktu asar. Jadi disebutkan, "Ya Tuhanku, segerakanlah sebelum tibanya waktu malam." Jadi nak suruh apa segera tu? Nak suruh masuk semua lengkap sampai hujung kaki sebelum malam tiba ataupun maghrib tiba. Jadi berdasarkan asar tersebut, dikaitkan dengan ayat tadi, diciptakan manusia dalam keadaan tergesa-gesa, nak cepat-cepat. Kalau asar yang dikaitkan dengan Ibnu Abbas, yang ni disebutkan oleh Imam At-Tabari. Ketika mula-mula dimasukkan roh melalui kepala tu, Adam dapat melihat, Adam dapat menghidu, Adam bersin. Bila sampai di bahagian pusat ni, Adam nak bangun dah. Padahal lepas pusat ni banyak lagi paha, betih, kaki ni, tapi dia nak bangun dah. Jadi sifat ketergesaan tersebut menunjukkan bahawa Adam ni tergesa-gesa nak bangkit, tergesa-gesa nak bangun. Lalu dikatakan terkait dengan ayat wa kanal insanu ajula. Dan kalau kita buka tafsir Qurtubi, dia sebut satu pandangan daripada Abdullah ibnu Mas'ud. Ni sedikit berbeza daripada dua sahabat tadi. Yang ni bila dimasukkan di kepala tu, bila buka mata dia, Ibnu Mas'ud sebut, riwayat Ibnu Mas'ud, Nabi Adam dapat melihat buah-buahan syurga. Bila mata dia terbuka, dia melihat buah-buahan syurga. Bila sampai kepada bahagian perut, dia mempunyai keinginan nak makan buah-buahan syurga tu. Mata hak mula-mula tu tengok buah saja. Bila sampai bahagian perut, ada keinginan, ada nafsu nak makan buah tu. Tapi bila nak sampai dekat kaki, nak bangun dah. Nak bangun, nak pi terjah buah tu, nak pi makan buah tu. Itu menurut riwayat Ibnu Mas'ud dalam tafsir Al-Qurtubi.
Yang ni juga disebutkan oleh Imam Baihaqi, tapi kaitan dia terkait dengan Al-Anbiya 37. Cuba cari Al-Anbiya 37, ayat lebih kurang sama. Khuliqal insanu min ajal. Ni wa kanal insanu ajula. Ada satu hadis daripada riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim, riwayat daripada sahabat besar Anas bin Malik. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rujuk tafsir Al-Qurtubi ada hadis ni. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala membentuk Nabi Adam di syurga. Bentuk di sini bermaksud bentuk apa? Bentuk jasad. Kalau bahasa moden kita sebut prototype. Prototype saja. Tak ada roh. Tak ada roh lagi prototype tu. Lalu Allah Subhanahu wa taala meninggalkannya mengikut kemahuan Allah sendiri. Lepas buat jasad tu di syurga, Allah tinggalkan jasad tersebut mengikut kemahuan Allah sendiri. Lalu kemudian jasad tersebut didatangi oleh iblis. Iblis datang, kemudian iblis tawaf. Bukan tawaf tu, tawaf duk keliling tengok apa benda makhluk, apa gerangan makhluk yang dijadikan dan diciptakan oleh Allah ni. Lalu apabila iblis melihat bahawa jasad itu berlubang, maksud berlubang, jasad tu ada rongga, telinga berongga, mata berongga, hidung berongga, pusat berongga, tempat-tempat berongga. Yakinlah iblis bahawa Allah menjadikan makhluk ini yang tidak mampu untuk menguasai dirinya sendiri. Dengan kata lain, dia jenis sifat tergesa-gesa, terburu-buru. Kalau riwayat yang lagi banyak, tak tahu ke mana pun dia sebut. Sampai tang sini kan. Calitan iblis. Dah dengar tak riwayat tu? Riwayat beredaran dalam kitab-kitab tu. Ni, iblis calik ni. Sampai jadi ada macam ni. Sebab tu orang tua kata, kalau jumpa budak dalam hutan ke, jumpa hantu ke, tengok sini. Kalau orang dia ada ni tempat, kalau kita beringuh kan dia ada lurah ni. Kalau iblis setan dia tak ada benda ni. Pernah dengar kat orang tua kata aku tu? Orang sini, kau baru dengar? Sebab dulu kan takut orang-orang Menawai getah dulu jumpa bayi kecil ni, baby duk menangis tengah hutan. Kita nak rembat, nak pukul, takut anak orang sungguh. Kita nak buat lagu tu takut jin setan. Jadi orang tua dia suruh tengok benda ni. Kebetulan kawan tu cacat sejak kecil, tak ada benda ni. Kena ketukkan kayu, kesian dia tak. Kebetulan dia cacat, tak ada benda ni. Saja orang tua. Tapi setengah orang tua tu dia sebut dengan istilah calitan iblis. Tapi hadis sebut macam tu je tadi. Okey. Dan ada juga yang mengatakan ayat ni turun sebab lain. Ayat ni turun dalam keadaan tergesa-gesa ni. Imam Qurtubi dia datangkan satu riwayat, satu ketika Nabi bawa seorang tawanan. Rasulullah ambil tawanan ni, dia bagi kepada salah seorang isteri dia yang bernama Sa'udah. Tengok isteri-isteri Nabi cari yang nama Sa'udah. Jadi tawanan ni Rasulullah bagi dekat dia. Dan dia ni dalam keadaan terikat. Bila Rasulullah meninggalkan Sa'udah, jadi orang yang tawanan ni dia mengadu sakit-sakit kepada Sa'udah. Jadi Sa'udah tanya, kamu sakit tang mana? Bahagian mana kamu sakit? Sebab apa sakit? Sebab kerasnya pukulan ketika dalam peperangan. Maksudnya dia kena hentam lah. Tak tahulah kat mananya. Dan kemudian lagi sakit sebab dia diikat tu. Dah lah dalam perang tu kena dah. Lepas tu kena ikat pula. Jadi kesiannya Sa'udah ni, kawan ni pergi buka ikatan tu. Bila buka ikatan tu, ditakdirkan Sa'udah ni tidur, kawan tu pun lari. Tak lari apa, nak tunggu buat apa kan? Kawan ni tidur, lari. Bila hal tu diberitakan kepada Rasulullah, sampai kepada Rasulullah, Rasulullah sebut perkataan ni pada isteri dia. Ni isteri Rasulullah ni. Qata'allahu yadaiki. Moga-moga Allah memotong tangan kamu. Sebab apa? Sebab kita kata kelalaian dan kecuaian sehingga kawan tu terlepas. Rasulullah sebut moga Allah memotong kedua tangan kamu. Dan esok pagi-pagi lagi Sa'udah ni seolah-olah bersedia dah, takut jadi apa-apa berkat doa Nabi tu. Dengan perkataan tu, aku ni nak jadi apa? Tunggulah Allah jatuhkan apa pun. Dan Nabi kata apa tadi? Moga-moga Allah memotong tangan kamu.
Pagi esok duduk, apalah aku nak kena ni, berikutan Nabi cakap macam tu tadi. Nak jadi lagu tu ke nak jadi lagu ni. Lalu Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku bermohon dan meminta kepada Allah, sudi kiranya perkataan-perkataan buruk yang keluar daripadaku kepada orang yang tidak berhak untuk menerimanya dari kalangan ahli keluargaku sebagai satu rahmat. Sudi kiranya Allah menjadikan perkataan-perkataanku yang buruk yang aku keluarkan ni kepada orang yang tidak berhak, tidak layak untuk menerimanya. Kalau kita kata tu siapa? Isteri Rasulullah, orang yang tak layak nak terima benda-benda macam tu, doa-doa macam tu. Dari kalangan ahli keluargaku sebagai satu rahmat. Dan Nabi menyebut apa? Aku ini juga seperti manusia biasa. Orang lain ada time marah, aku pun ada time marah, sama seperti orang lain. Okey, yang menerima pandangan ini dibawa oleh Qushairi Abu Nas rahimahullahu taala. Ini adalah pandangan-pandangan ataupun perbezaan pendapat berkaitan turunnya wa kanal insanu ajula tadi. Satu, hak umumnya berkaitan Nabi Adam. Yang kedua, Qushairi bawa cerita tentang isteri Rasulullah yang bernama Saudah dengan tawanan tadi. Okey. Oh, letih lampu ni. Ngorik tu pada tu deh, nak pukul 9 dah. Boleh faham kau tu? Boleh dah. Pendek tu. Pendek-pendek pun nak jelai juga ni. Okey, tak apalah kita berhenti setakat ni. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan dan kefahaman kepada kita berkenaan dengan ayat yang sama-sama kita baca dan tadabburkan tadi. Mudah-mudahan rahmat Allah sentiasa melimpah untuk kita semua dan sentiasa diberikan petunjuk dalam memahami ajaran-ajaran dan hukum-hukum serta syariat yang dikandung di dalam agama kita yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawasiqillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika allazi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilil tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allah.